Baik, seperti yang dikatakan tadi, walaupun kita berfikir untuk merancang perjalanan bagi percutian, kita juga perlu berfikir tentang aspek kesihatan dan juga menjaga SOP, khususnya di kawasan yang mempunyai khalayak dan juga pengunjung ramai. Untuk bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Tuan Uzaidi Udanis. Sudah pasti kebiasaan bersama dengan kami. Apa khabar Tuan? Terima kasih bersama kami. Hari itu baru dari JB, ini akan ke Singapura pula. Fahamkan akan ada penerbangan baru yang diperkenalkan. Ya, sebenarnya penerbangan itu sudah sedia ada, Ismail. Penerbangan Scoot Airways. Di mana adakan direct flight daripada Singapura ke Kuantan. Tapi kita mengharapkan lebih banyak lagi dia punya frekuensi, dia punya flight daripada Singapura. Jadi Singapura itu ada satu hub di mana penting untuk pelancongan daripada terutama daripada Pahang. Okey, sebelum kita pasal SOP tentang apa yang dikongsikan oleh Cik Uzaidi tadi. Maknanya apa sebenarnya kekangan di sebalik apa yang ada ini? Perkhidmatan itu dah diberikan dan dikeluarkan, tetapi masa yang sama ada isu-isu yang berkait yang sebenarnya yang tak menjayakan apa saja perancangan yang dilakukan untuk berkaitan dengan aspek pelancongan ni. Besar topik tu ni. Pagi-pagi ni Jadi sebenarnya Ismail, Hani, kita di industri pelancongan, kita rasakan bertuah lah sebab negara kita ni, rakyat kita ni suka melancong. Ya, betul. Pantang hari Minggu panjang long weekend pergi melancong, tak mau duduk diam di rumah kan. Ini satu sifat ataupun satu aktiviti yang perlu kita naikkanlah lebih ramai lagi. Day trip pun Jadi seharusnya apabila aktiviti melancong ni sebagai satu kebiasaan, kita kena fikir bahawa kekangan ataupun cabaran-cabaran COVID-19, cabaran-cabaran bencana, cabaran-cabaran berbagai-bagai penyakit tu ada di keliling kita. COVID tu tak hilang. COVID tu masih ada di sini. Jadi kita fikirkan, kita kena membuat satu kempen. Fikir bercuti, fikir SOP. Di mana kempen kita mementingkan, kita memfungsikan pentingnya kita mematuhi SOP yang tertentu yang telah ditetapkan di tempat-tempat pelancongan. Jangan kita katakan kita nak bercuti ni kita bebas. Kita duduk kita macam-macam kita buat, kita buang sampah sana, buang sampah sini. Ini satu bukannya ada antara SOP yang patut kita patuhi apabila kebersihan dia ada dan juga keselamatan dia ada. Ini lebih ramai pelancong datang sini untuk melawat dan ini akan memantapkan ekonomi negara kita. Ya, bukan saja SOP kesihatan, kerana kita sedia maklum kita dah diajar dibiasakan dengan SOP kesihatan, tapi mungkin amaran-amaran awal pihak-pihak berkuasa, contoh kawasan-kawasan yang mungkin berisiko ataupun mungkin ada perubahan cuaca yang berlaku, itu juga termaktub dalam SOP. Jadi sebenarnya tugas kita untuk cakna Tuan Uzaidi. Sebenarnya tugas semua orang. Kita ni, negara kita ni jadi negara host, menjadi negara host yang antara popular untuk pelancong-pelancong datang sini. Kita jagalah rumah kita, jagalah tempat kita. Kita tengok kalau rumah kita tengok tu ada tanah tu macam tak bagus kan. Kita beritahu pada pihak-pihak berkuasa tempatan. Dan di industri pelancongan kita ada slogan di mananya good business means good safety. Good safety means good SOP. Kena ada good SOP tu. Jadi saya pengiat-pengiat industri telah menetapkan SOP tertentu. Saya baru balik daripada negara Amerika, di mana Amerika ni walaupun negara demokrasi dan negara yang rasanya mereka ada hak untuk membuat apa-apa, tetapi mereka menetapkan SOP tertentu di restoran-restoran. Dia tidak menghidangkan botol tomato sauce ataupun chili sauce. Dia ada second untuk mengurangkan. Dan apabila kita nak tapau, kata-kata ni makanan besar ni banyak ni kita nak tapau kan. Kita kata beli take away, please for me to take away, dia kasih kotak je. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Ini untuk mengurang, ini adalah SOP mereka supaya itu mengurangkan kita nak risiko COVID ni. Dan juga semalam saya dapat meninjau di kapal layar mewah di Resort World Genting Dream di mana 4,000 orang. 4,000 orang di situ. Ini dah ada trip. Dah ada trip 3 kali seminggu. Dah banyak kali dah. 3 kali. 3 kali pergi mana? Pergi Phuket, pergi ke Singapura, pergi mana-mana kan. Jadi ini satu di Port Klang ini satu hub yang besar dan satu kapal tu kapal besar 19 tingkat. Yang mempunyai boleh tetapkan lebih kurang 4,000 orang. Jadi 4,000 orang tu macam mana mereka manage atau menguruskan? Mereka ada bila nak keluar tu ada masa-masa tertentu. Inilah SOP yang patut kita pengiat-pengiat industri dan juga pihak rakyat Malaysia patut mematuhi SOP untuk kita kurangkanlah expose kita dalam COVID-19 ataupun apa-apa ni yang bahayalah, yang berbahaya. Macam mana dari segi perhatian Cik Uzaidi sendiri dari segi pembudayaan SOP itu sendiri? Sudah dalam kalangan rakyat macam mana? Contohnya kalau di Amerika tadi kan, mana kita bagi paket, kita bungkus sendiri. Tapi sekarang macam tak nampak sangat tau. Dia ada tapi mungkin tak banyak. Bila ada berlaku begitu dia akan macam saya bayar servis awak
Awak tolong buatkan untuk saya. Ya, attitude tu kan. Okey. Macam mana? Itulah tu sebenarnya pentingnya, betapa pentingnya kita membuat satu kempen di mana pihak MITA telah bergerak antaranya untuk memberi kesedaran penyakit tu ada sini. Norma inilah panggil norma baru. Tak adalah kira balik-balik ke dulu-dulu kan. Jadi kita rasa kita perlukan, kita tengok penyakit ni dinamik. COVID-19 ni dinamik, macam-macam dia punya tu kan. Jadi kita perlukan improvekan ataupun baikilah. Jadi semua pihak kena ada. Saya nampak kedai mamak, saya tengok semua pekerja-pekerja mamak pun kedai mamak pun pakai. Itu satu tanda yang bagus. Dan juga restoran-restoran kedai-kedai gerai-gerai pun saya tengok pakai itu satu benda baguslah. Dan juga tentang dengan glove bagus. Jadi kita tetapkan ini sebagai satu norma baru untuk kita teruskan kita punya habit ni. Tadi Cik Uzaidi dah bercakap pasal penerbangan. Saya kira penerbangan adalah antara industri yang agak ketat SOP-nya. Sekarang ni sudah pembayaran tanpa tunai, pembayaran secara online, malah ada health declaration kalau nak ke mana-mana, dan juga digalakkan memakai pelitup separuh muka di dalam pesawat dan sebagainya. Saya kira ini sebenarnya perkara yang paling mustahak dan asas untuk kita mencegah penularan itu daripada industri penerbangan ataupun mood penerbangan itu, Cik Uzaidi. Penerbangan ni satu kita penting sangatlah. Macam mana nak datang sini kan, takkan nak berenang kan. Penerbangan kan. Jadi kita perlukan banyak penerbangan ke sinilah. Jadi apabila sekarang ni kita masih lagi kurang penerbangan. Itu sebabnya kebanyakannya harga dia bergantung kata demand supply, harga dia agak tinggi. Jadi mengenai penerbangan ni, memang syarikat penerbangan mematuhi SOP yang ketat. Dia mengikut antarabangsa, piawaian antarabangsa dan tapi juga kita harus juga lihat sama ada kita perlu menekankan SOP yang menekankan bantahan untuk mereka, untuk pelancong tertentu datang sini. Tidak akan bergerak, tidak akan efektif, tidak akan menjadi efektif. Apabila kita kata kita tak mau pelancong dari China, tidak akan efektif. Sebab kita semua telah menetapi SOP tertentu dan pihak-pihak KKM pun telah memantau dengan telitinya. Adakah dengan adanya memberi pelancong datang sini, dia akan menaikkan lagi kes-kesnya? Kita nampak tidak ada. Sudah ada dah, memang sudah ada pelancong terutama daripada businessman daripada negara China datang sini, tidak ada spike. Dan insya-Allah negara Malaysia ni antara negara 20 negara yang dibenarkan oleh kerajaan China. Ini kita kena harus mengambil peluang ini. Sebab pelancong China berbelanja sekurang-kurangnya average $1,500 US dollar seorang. Ini akan memberi bencanakan 30 bilion. Orang kata, kenapa kita nak tekankan ekonomi? Ya, penting kita tekan ekonomi, tetapi kita kena tetapkan SOP yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Ya, betul. Sekarang kita nak tekankan ekonomi, tapi ramai yang dapat tekanan emosi. Kan itu masalahnya. Okey, jadi kita harapkan semua patuhi SOP. Kita bercuti, tapi dalam masa sama kita terus patuhi SOP yang ditetapkan dan kita memerlukan kerjasama bukan sahaja kita sebagai pelancong domestik, tetapi dalam masa yang sama juga bagi pengusaha-pengusaha pelancongan itu sendiri untuk melaksanakan SOP tersebut. Ya, banyak pilihan pelancongan. Tadi Cik Uzaidi kata ada kapal plat. Takkan nak berenang gitu. Dan juga banyak mood pelancongan, eco-forest dan sebagainya, inap desa. Jadi pilihan terletak di tangan anda untuk menjaga keselamatan juga SOP. Terima kasih Cik Uzaidi bersama kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.